Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Amma ba'd. Saya muliakan seluruh ustia daripada ISHIG dan juga saya muliakan tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, jemaat ini minggu yang ketiga, hari yang ketiga di bulan Jamadil Awal, dan kita diberi lagi masih kesempatan dengan umur yang Allah Ta'ala berkati dan sisa-sisa kehidupan yang Allah Ta'ala bagi ini, kita isi dengan segala amal kebajikan dan kebaikan, amal soleh. Dan kita juga syukur Allah Ta'ala masih memberikan ruang waktu dan kesempatan pada kita, kerana peluang ini bukan semua orang dapat. Kalau dapat peluang, jangan tinggalkan, jangan lepaskan peluang. Kalau dah dapat peluang untuk mengaji, jangan lepaskan peluang. Kalau dapat peluang untuk buat benda baik, jangan lepaskan peluang. Sekadar mana termampu kita buat. Yang kedua, jika tak ada peluang, kita cari peluang. Tak jumpa dah peluang nak mengaji, cari. Yang mana ada orang mengajak, yang mana ada orang nak bagi tazkirah ke, nak bagi ceramah dan sebagainya, pergi belajar. Cari. Kalau kita dah terlepas peluang, maka kita rebutlah kat mana peluang yang ada. Sebab hak yang lepas dah lepas dah. Rebutlah hak mana tu ada. Dan kalau seandainya tak ada dah peluang, peluang nak buat baik tak ada dah, kita pula create untuk bagi ada peluang. Create, kita sendiri buat bagi ada peluang untuk buat baik. Kreatif ni artinya pandai-pandai kita lah. Kita nak pergi jadi tok siap masjid, kita orang perempuan. Kita tu perempuan lah, bukan saya. Macam mana kalau nak jadi tok siap juga? Aku pergi habak kat tok siap, kata aku nak cuci jamban, nampak? Jangan bagi orang jantan masuk, ni aku nak cuci. Kan apa ni makcik-makcik haduk cuci projek di pejabat tu, ni perlu cuci pejabat orang lelaki-lelaki. Dia tulis situ tanda sedang diselenggara. Dia tahulah kata makcik tu ada dalam tu. Dia pun suruh lah muka, makcik, ustaz, asal makcik nak keluar. Pasal apa? Pasal saya tak boleh dah, kalau makcik tak keluar, saya keluar. Keluar apa tak tahu, tapi keluar. Dia pun keluar pelan-pelan, kita pun pergi buang air besar balik elok, so main. Dia cuci tanda kita, orang lelaki-lelaki. Kalau masjid pun boleh habaq kat tok siap, habaq kat tok siap, kata hak pagi ni aku nak cuci jamban hampa, jangan sampai duk masuk. Agak-agak dalam pukul 10 orang tak ada dah di masjid. Kita create peluang tu bagi ada. Lepas tu potong sabun bagi sebelah ke atau 1/4 ke sabun tu, bubuh satu bekas. Kemudian carilah benda-benda pipe, kalau rosak tu potong, kat bagi elok-elok, ambil apa tai orang nak ikat tu, tarik bukan necktie tu, tarik ikat bagi elok-elok je, tak pergi jatuh. Cuci bagi bersih, spray bagi wangi. Lepas tu carilah bunga ke sebiji ke gantung bagi tam tu bagi nampak elok ke, kau tu berak syok ke. Sebab tanda elok-elok ni dia punya penyelenggara dia mesti perempuan. Sebab ada bunga dalam tu, ada sabun dalam tu, ada tisu dalam tu. Ada orang yang bukan pun pencuci tandas,
Tapi dia pergi tanda-tanda hati suka. Hari ni nak pergi masjid mana? Dia fikir. Dia pergi bersih. Dia create peluang untuk buat kebajikan. Dana masjid tu selalu kalau ustaz yang duk mengajar apa jamu makan ayam apa dia dah ayam mineral ada kecil jelah apa aku bagi 100 plus. Ustaz habis pakai kecil mana? Pak saya apa? Makcik mana? Tak tahu dia main sponsor 100 plus. 100 plus bukan besar lah kecil tu jelah. Jadi ustaz bila tengah duk habis mengajar, bila tengah duk mengajar tiba-tiba rengkung rasa pedih. Tu 100 plus minum memang sedap. Memang sedap. Kena 4 kali pergi mengajar, kecil manis naik 12. Kata mengarut sungguh. Dia pandai cari peluang tu, cari peluang. Bawa 1 12 dozen, 1 dozen 12 tu air mineral tak. Suruh orang edak waktu ustaz ataupun guna untuk ustaz nak mengajar ke atau mengedak ke orang edak bila dia tak kuat main 12 dozen tau. Bagi kat depa. Habis esok kuat main lagi. Dia create peluang untuk buat kebajikan. Dia yang create peluang. Dia yang apa ni timbulkan peluang. Dia kata aku nak bagi water cooler. Tak ada water cooler lagi? Tak ada lagi. Aku sponsor water cooler besar. Bagi water cooler kat masjid. Kita bayar bulan-bulan. Lepas tu dia pergi servis je. Orang yang create peluang untuk buat kebajikan. Macam mana kita fikir untuk create peluang? Budak sekolah, apa benda yang kita boleh bagi kat mereka? Tengok pinggan mereka kat relay ke dah serama ni. Berapa orang? Kami 120. Aku sponsor pinggan 120 biji. Pinggan hak jenis lambung tak pecah, jatuh pecah. Budak-budak asrama seronok tengok, pinggan baru. Mereka makan nasi pun lalu. Nak pecah wan. Konspirasi tu. Okay. Just slow. Tak mau cakap apa, takut orang kata kat saya. Cakap bila saya pernah ceramah di satu tempat, Muslimat dah semua. Tiba-tiba mikrofon tak bunyi. Dia tanya ada tak lagi satu, dia tak ada satu lagi. Oh my, kata saya, siapa? Kita tu lah gunanya ada 2. Katuk kepala you. Mikrofon. Sahabat tu lah gunanya ada 2. Jadi mikrofon satu tak dipakai. Pakai satu lagi. Kita katuk kepala you. Ya siapa nak katuk kepala saya? Naknya saya pun maksud macam tu kan. Perempuan faham tak faham tak pergi ya? Jadi dia seronoklah budak-budak asrama ni dapat cawan baru, dapat pinggan baru. Padahal kita ni duk fikir macam mana aku nak bagikan kat mereka ni. Bagaimana kita create peluang tu untuk dapat peluang dalam hidup. Tuan dan bapa dia dirahmati Allah sekalian. Itulah sikit mukadimah daripada apa yang kita nak sebutkan pada pagi ini. Saya sambung balik kitab wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya berhenti dulu-dulu ni bulan ya 18 hari bulan 8
18 bagi 8. Ya. 17 bagi 8. Pula dah. Tak apa lah. 18 bagi 17 lari sari dengan orang mereka. Dia kalau buat pewarisan harta, kalau mak mati dulu ataupun ayah mati dulu, 2 minit kemudian mak dia mati, dia kira bukan mati sama-sama lah. Dia kira si mak akan dapat panggusi mati. Sebab dia sempat hidup 2 minit selepas ayah dia mati. Tu cari lagi banyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 60. Kalau macam dengan buku saya ni, muka surat 66. Saya baca tajuk bab yang ke-11, membenteng iman dengan 5 kekuatan. Tajuk dia ialah benteng iman dengan 5 kekuatan. Yang pertama yakin, yang kedua ikhlas, yang ketiga buat amal sunat, yang keempatnya istiqamah. Istiqamah ni artinya tetap hati, berterusan, continuous, berterusan. Dan yang kelimanya ialah berakhlak ataupun disiplin dalam mengerjakan ibadat. Di dalam ni ada 5 cara untuk bagi benteng kuat iman. Yang pertama yakin, yang kedua ikhlas, yang ketiga mengerjakan amal sunat. Dalam buat amal wajib, buat sama amal sunat untuk bagi kuat iman. Siapa? Saya kita bincang. Yang keempat istiqamah. Istiqamah ni artinya berterusan, secara berterusan, ya, continuous lah, berterusan. Kemudian yang kelimanya ialah berakhlak ataupun berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Kita dah bincang tentang yakin. Hari ini kita nak bincang pula tentang mengerjakan amal-amal sunat dalam kita nak bagi kuat iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lain daripada itu, kita perlu banyak melakukan amal sunat seperti solat sunat. Solat sunat boleh jadi wajib tak? Boleh. Bila kita nazar, wajib buat. Dan nazar, kalau anak aku berjaya SPM, aku nak semayang sunat di Masjid Al-Hana 3 jemaat berturut-turut. Wajib buat berturut-turut. Kita buat kali pertama, buat kali kedua jemaat kali ketiga tak boleh semayang. Ulang pula, kita kena buat lain. Kalau orang perempuan selalu macam tu lah, jangan duk buat benda berturut-turut, payah. Kadang hari tak kena hari dia. Elok-elok nak habis dah, aku nak puasa sebulan sunat. Jangan duk mereka lah. Tak boleh tu duk mereka lah. Jadi elok-elok nak habis je, tiba-tiba hak yang terakhir tu tak boleh puasa. Mula lain. Pasal apa? Pasal sebut berturut-turut. Abang kata aku nak puasa 30 hari, tak kira apa. Hak tu tak apa. Puasa baru berapa? Pukul 8. Lepas tu dia nak menori pula, pergi makan menori dulu. Habis tu tak ada apa, puasa pula. Hak tu nama dia wajib, kita kena buat sebab kita nazar. Kami orang lelaki-lelaki pun macam tu juga. Kalau nazar hak berapa? Nazar elok-elok. Ni pergi tanya Tok Qadhi nak tanya soalan. Apa dia? Nazar ni wajib kena bayar tak? Tok Qadhi mana dah tak kena? Wajib kena bayar. Kalau nazar nikah seorang ni macam mana? Tok Qadhi kata hanya kena mereka. Pandai-pandai pergi buat skrip ni kata merapu. Sial kat bini dia. Kita tanya pula bini dia. Dia nak tanya aku tanya dah Tok Qadhi. Sudah. Dah lah kali Tok Qadhi ni kali dengan bini dia. Yang Tok Qadhi pun pergi hafal. Pada kata dia tanya soalan, nazar wajib bayar tak? Nazar elok lah. Maka benda yang sunat itu jadi wajib bila kita nazar. Ya, nazar. Lagi apa dia amalan sunat? Baca Quran. Sedekah sunat ya. Bagi hutang yang tu kan. Sedekah dengan bagi hutang banyak pahala. Bagi hutang banyak pahala lagi. Sedekah 10 pahala, bagi hutang 18 pahala. Tapi jaga-jaga bagi hutang ni. Sebab orang yang berhutang, orang yang memang sungguh-sungguh dia memerlukan. Kita sedekah belum tentu dia perlu. Jadi kita sebut sebagai sedekah sunat.
Lepas tu apa dia lagi? Puasa sunat. Bersunat tak nak? Bersunat wajib. Saya kata bersunat Ustaz. Bersunat dengan orang lelaki wajib sunat. Dan hukum dalam kita dalam Islam pun, orang perempuan pun kena sunat. Dalam Fatwa Ma'asarah Qaradawi, dia cerita dalam bab yang ke-6 ke bab yang ke-7 tentang apakah kelebihan sunat bagi anak-anak perempuan waktu dia kecil-kecil. Yang pertama, mencantikkan perangai. Yang kedua, mencantikkan wajah dia. Dia boleh jaga dia punya nafsu dia. Jadi supaya anak-anak terhindar daripada benda-benda yang berkaitan dengan nafsu yang tak boleh dia kawal, maka bersunatlah dia pada ketika dia kecil. Cuma jangan rosakkan dia, artinya jangan sunat banyak. Sikit je untuk anak perempuan lah. Anak lelaki-lelaki wajib walaupun nama bersunat. Apa dia lagi? Amalan sunat. Apa-apa sajalah amalan yang memang tak dituntut tapi benda tu baik. Bayang tahiyatul masjid, ambil wudu. Sunat dah ambil wudu waktu nak main mengaji. Sunat. Ambil ya semayang, belum nak main. Dah tak boleh semayang Ustaz. Ambil ya semayang. Tak payah semayang. Ambil je semayang. Main mengaji dalam keadaan berwudu. Selain mengemaskan amal wajib, kita juga dianjurkan supaya memperbanyakkan amal sunat. Ini kerana yang pertama, ini cerita siapa amal sunat kita kena buat. Yang pertama, amal sunat itu menyempurnakan akan amalan-amalan wajib. Amal sunat itu ia menyempurnakan amalan-amalan wajib. Yang kedua, amal sunat itu dia meninggikan pangkat dan darjat di syurga. Ada kelebihan dia amal sunat ni. Ya. Ada satu ketika itu Nabi SAW menyebut, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ni hadis Bukhari Muslim. Tak ada dalam buku ni, tak ada dalam buku ni. Ini saya cari tak mana Ustaz. Okey, kekasihku Muhammad berpesan kepadaku supaya melakukan 3 perkara. Kata Abu Hurairah. Hurairah ni sahabat baik Nabi lah, sehingga Nabi gelak dia sebagai Abu Hurairah. Nabi SAW berpesan kepada aku 3 perkara, kata Abu Hurairah. Yang pertama, berpuasalah kamu 3 hari pada setiap bulan. Pilih hari mana yang suka. Bagi orang perempuan yang rajin puasa Isnin Khamis, makna tak jadi 3 lah, dia jadi 8. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, 8. Tapi had ni Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah, engkau berpuasa 3 hari je sebulan. Yang kedua, engkau laksanakan solat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, berwitirlah sebelum engkau tidur. 3 perkara yang dipesan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Yang pertama, puasalah sebulan 3 hari. Yang kedua, sembahyanglah duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, berwitirlah sebelum tidur. Bila bangkit tidur, tak payah sembahyang witir dah, sembahyang tahajud je. Tahajud sunat dibuat selepas bangkit tidur. Siapa yang tak boleh tidur, nak sembahyang tahajud, boleh dapat pahala tapi tak dapat fadilat. Fadilat tahajud tak dapat. Macam kita sembahyang tahiyatul masjid lah. Masuk-masuk dalam masjid, nampak tikar, buka lampu, sapu sampah, apa semua, baru nak sembahyang tahiyatul masjid. Tak dapat fadilat tahiyatul masjid, tapi pahala sunat tahiyatul masjid dapat. Itu kaedah dia. Pahala dia tak dapat, tapi dapat dia punya fadilat dia tak dapat, tapi dapat pahala dia saja. Okey. Nabi SAW pernah bersabda, ni tak ada dalam buku ni ke? Ni ada nota kaki. Saya yang buat nota. Sesiapa yang solat sunat duha pada siang hari 12 rakaat. Ni semayang hak duha 12 rakaat. Dia kuliah Allah. Allah akan membina baginya sebuah mahligai dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Ini hadis yang berkaitan dengan sunat duha. Jadi sembahyang sunat dia ada dua kelebihan. Yang pertama, menyempurnakan ibadat-ibadat yang wajib, yang terkoyak ataupun yang tercari disebabkan kita tak sempurna buat dia. Contohnya kita tasbih tak cukup, subhana rabbiyal azim kita kata 2 kali dia tak cukup. Dia makruh lah kalau tak cukup. Jadi kita kena baca 3 kali sepatutnya. Jadi yang itulah yang tampung dengan amalan sunat. Contohnya kerana hendak mengejar tahajud malam. Tak. Dalam melaksanakan amalan sunat, kita perlu ingat jangan sampai melalaikan perkara yang wajib. Jadi dalam soal nak kuatkan iman, banyak buat amal sunat, tapi jaga jangan terlepas sampai amalan wajib kita tak boleh nak buat. Ingin nak puasa sunat. Sunat apalah, sunat Senin Khamis ke, sunat Asyura ke, sunat apa ke. Tapi suami tak bagi. Mak hang pun time kenduri macam ni nak puasa pun. Kalau puasa lah saya pergi makan kenduri dengan aku. Loh, hang niat dah puasa ni. Ayah, pergi makan kenduri dengan aku. Maka janganlah disebabkan teringin sangat nak puasa sunat, akhirnya benda wajib kita tak buat. Sebab saya suami kalau dia larang, dia suruh buat satu benda, maka wajib kita buat. Baik buat hak wajib. Makan kenduri pun boleh, pahala taat suami pun boleh. 2 pahala dapat, 1 sunat kita leburkan. Walah tak payah puasa sunat. Tapi jaranglah suami kata macam tu. Selalunya kalau dia puasa sunat, suami kata tak apalah dah awak puasa, saya pergi sorang-sorang. Pergi dengan paman lah, paman dengan pampin nak pergi ke, aku pergi 3 orang kami lah. Jadi kalau lah seandainya ada kenduri, dia kata yang tak payahlah puasa, hari ni kan ada kenduri. Allah kenduri sunat, yang kenduri kekah aja tak apa Aku kata tu sah, dia tu sah. Baik buat hak wajib lah daripada buat hak sunat. Tu yang kata kadang-kadang kita kena fikir hak tu. Yang nak imbang antara benda sunat, benda wajib, benda makruh ni ilmu kita, bukan perasaan kita. Ikut perasaan kita. Kita nak sujud kalau boleh 3 kali, 4 kali tak apa, sebab kita sangat suka dengan ibadat. Tapi Allah Ta'ala kata sujud 2 kali dengan lebih batal. 2 yalah, pasal hukum dia 2. Tak, satu orang yang betul-betul sayang kepada Allah, satu orang yang betul-betul sayang kepada Allah, kalau dia buat satu benda, kalau boleh dia nak buat sungguh-sungguh dan nak buat bagi banyak-banyak supaya pahala banyak. Kalau boleh sujud bukan setakat 2 aja, 4 kali pun kami nak sujud dalam satu rakaat. Tapi Allah Ta'ala kata 2 aja, jangan duk langgar benda tu, batal. Sujud 3 kali pun batal, 2 kali je. Macam itulah juga buat ibadat pun jangan ikut nafsu. Dah teringin nak puasa sunat, suami kata tak payah, tak payahlah. Oh ya kan nak makan kenduri, okey tak apa. Tu mak hang puasa tak apa, hari lain boleh puasa pula. Janganlah bagi suami rasa macam dengan salah tak. Oh salah lah aku, sian kat mak nak puasa. Tak salah apa, tak salah apa. Ikut abang wajib, puasa saya sunat je. Hari lain boleh puasa lagi kalau panjang umur. Tak payah rasa apa. Macam tu. Ni kami pun rasa salah, yang salah aku suruh mak buka puasa. Aku dah lama puasa. Contohlah contoh kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jangan kita duk galib, jangan kita duk leka, duk asyik dengan nak buat sunat sampai hak wajib kita tinggal. Hak wajib, tengok suami, anak-anak, semua benda wajib. Jangan tinggal pasal kita nak kalut buat benda sunat. Contohnya kerana hendak mengejar tahajud malam sehingga terlewat ataupun tertinggal solat subuh. Bangkit sembahyang pukul 4 pagi, baca Quran, lepas sembahyang tahajud, baca Quran, sembahyang hajat apa semua. Lepas tu mengantuk lena, jaga-jaga pukul 8.30. Nah, subuh jadan. Alutlah, yang 2 rakaat je. Kalau mengantuk dia betul tidur. Sekali pasang loceng pukul 5.45. Masuk subuh pukul 6. Ini 6 lebih, 12 darat pukul 6 masuk subuh. Jadi elok sampai pukul 5.45, jam pun bunyi, kita pun jaga, subuh pun tak tinggal. Hak itulah yang bagus. Hak itulah yang bagus.
Kita nak bangkit sembahyang sunat, suami kita kata, nak buat apa? Nak sembahyang, Ustaz. Boleh tak sebelum sembahyang mencuh ayam, Ustaz? Bacuh lah kopi larat ke, bacuh kopi radik ke. Saya apa? Aku pun mengantuk, aku nak bangkit ke. Orang dah lah orang sembahyang sunat dulu dah, bacuh ayam kat aku dulu, bacuh kat dia dulu. Sembahyang sunat tu kita pergikan Ustaz. Bacuh ayam kat dia sebab bacuh ayam sebab dia suruh jadi wajib. Sembahyang sunat kita ni sunat je. Bacuh ayam elok-elok kat dia, bubuh ubat tidur. Elok-elok dia makan. Dia kata, awak lah pedih matanya, ya Allah. Hang bubuh apa? Tak bubuh apa? Pula lah dengan kopi dah nak kopi. Awak aku rasa mengantuk, tak tahu. Lena kita corang. Ada orang buat suami dia, kalau dia bangkit, dia suruh letak lagi. Atau suruh bangkit lah, tinggal aku mati duduk seorang-seorang, aku mati lagi kan tak ada tengok. Dia duduk marah, tak bagi isteri dia bangkit. Dia cemburu sebab isteri dia boleh bangun tahajud, boleh buat sembahyang, sunat, apa semua. Dia malas, dia sendiri nak suami isteri dia tidur dengan dia. Padahal dia lena dengan tu je. Si isteri tak maulah bangkit sebab lagi dia kata tak boleh tu suruh bangkit dengan tinggal aku. Tidur juga kita duduk kelipok tidur tak lena. Hati ni dia kata bengkak Ustaz ni. Pasal duduk tahan awak nak ni sembahyang 2 rakaat dia tak bagi. Hukum dia wajib tahan kat dia. Dia sembahyang lagi. Hari itu Ustaz kena malam nisfu Syaban, dia kata dia tak bagi kita bangkit. Ayah bubuh ubat tidur, bancuh ayak daripada malam, dia lena sampai pagi. Tak kacau dia lah. Boleh tak Ustaz? Laki dia ni jenis apa? Teruk tu. Tak mengaji ni pasal ni. Kalau mengaji ni tak teruk tu. Allah, apa dia? Kalau dah malas, pesan kat isteri. Maisat, aku nak pesan. Apa dia? Doa aku bagi panjang umur, murah rezeki, kaya. Sembahyang. Macam tu. Dah hang tu malas nak sembahyang ni, nak marah orang sembahyang. Lagi dia habis sembahyang, doa bagi kat suami. Tak ada dia pun ubat tidur di tengah malam, dia lena sampai pagi, dia tak kacau apa pun Ustaz. Salah dah Ustaz. Saya kata tak apalah, dia pergi dah bubuh dah. Dia nak buat pula ni, dia kata ni. Kalau Ustaz kata tak apa, saya nak buat pula. Tengok hari-hari yang kita rasa kuat sikit Ustaz, pacuh pula. Saya kata sekali suami tak sihat, pergi ke doktor, cek darah, tengok ubat tidur penuh. Apa cerita dia? Tak lah antara tu selang-selang. Suka dia lah, dia dengan lelaki dia pandai lah. Tak tahu lah. Tuan perempuan tak boleh bayang. Saya sendiri pun bila dengar cerita saya tergelak lah. Suami dia ni macam mana? Ada hak suami yang saya kata lagi nak tergelak. Dia bagi isteri dia mengandung. Bila isteri dia mengandung, dia suruh gugur wang. Kalau tak gugur, dia nak cerai. Itu saya duk fikir kali dah. Laki jenis ni apa dia? Dia kata dah 2 kali dah cerai Ustaz. Kali ni kali ketiga. Kalau cerai juga bermakna saya jadi janda, anak 6 orang Ustaz. Agak-agak siapa nak? Kita tak tahu. Siapa nak kita tak tahulah. Tapi saya nak kena gugur ke? Saya nak kena terus mengandung ke? Dia kata Ustaz, saya nak tanya. Dalam Ustaz nak tanya tu, dia dah pergi klinik cuci. Dia gugur wang sebab dia sayang talak tu, tak mau bagi lelaki dia talak dia. Gugur wang. Petang tu dia telefon saya. Okay, clear dah Ustaz, settle lah. Settle macam mana? Saya tak ada jawab ni. Dia kata gugur wang dah. Berapa bulan? Dia kata 2 bulan lagi. Ni puan, saya kata. Lain kali kalau nak buat, tak mau ikut saya, jangan tanya saya. Saya kecil hati. Lain kali kalau nak buat, jangan tanya saya. Ataupun jangan telefon habaq kat saya, kata buat dah, jangan habaq. Sebab saya kecil hati. Tahu tak kata di pejabat kami ni, ada orang nikah sampai dekat 17 tahun tak dapat anak. Kalau habaq kat dia ni, riau budak ni saya dah. Kita hak senang-senang beranak boleh pergi buang ni, kawan hak 17 tahun duk tunggu ni nak beranak, tak beranak ambil lah. Tuan-tuan, ada kalanya benda yang jadi nikmat kita, ramai orang nak, tapi kita tak syukur. Tuan-tuan, ada benda hak jadi nikmat hak ada kat kita ni, ramai orang nak, tapi kita tak tahu pun kata ramai orang suka.
Kita sendiri pun tak syukur pun. Dapat suami baik, dapat isteri baik, dapat anak-anak bagus. Walaupun tak cerdik macam orang biar pilah tapi bagus. Dengan kita hormat malam, tak keluar, tak merapu, tak dadah, tak isap rokok, tak ikut ayah dia isap rokok, apa tak ada. Contohlah ayah dia isap rokok tu. Alhamdulillah lah ramai orang kata isyuk lah tengok hang maklum lah, anak-anak hang semua paksa je hormat, hang duduk turun masa kata buat sama-sama, jangan perempuan pakai bertengguk kat tu buat. Anak-anak aku lah ya Allah, dia kata subuh tak sembahyang, dengar kata tak mau, tegang, marah sikit lari rumah. Banyak nikmat yang ada kat kita yang orang lain cemburu bila tengok nikmat kita. Kita sendiri pula tak hargai. Orang sakit dah tengok, ya Allah syok hampa boleh pergi mengaji. Yang aku ni nak jalan aku tak larat. Nak pergi mengaji pun aku tak boleh. Kono hampa. Depa cemburu dengan nikmat kita boleh main mengaji. Depa cemburu dengan nikmat kita boleh main mengajar. Depa mengaji macam kita juga tapi tak ada peluang nak mengajar. Sebab duk kalut, duk sibuk dengan buat kerja benda lain. Dia kata, habis cemburu dengan nikmat-nikmat hak apa dapat tapi kami tak boleh buat. Makna kita lah ada peluang, buat je. Kerana ada banyak nikmat yang kita dapat yang orang lain tak dapat, dan dia sangat cemburu dengan nikmat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, contohnya apabila kita nak mengejar tahajud malam, maka terlewatlah tertinggal sembahyang subuh, ataupun banyak melakukan sedekah dan ibadat sunat tetapi tak jaga silaturahim di antara orang. Tapi ibu kepada silaturahim sedekah. Tuan-tuan tak berjaya, try lah sedekah. Orang hak kita sedekah, sud tengok muka kita aja, muka dia senyum dah, walaupun kita tak bagi apa kat dia. Tengok-tengok, mai mana ya Allah, dia seronok lah. Dia duduk agak dah boleh kot 50, boleh kot Ustaz. Pasal selalu kita duduk bagi. Saya biasa sekali tukang kutip sampah kalau Ustaz, nama Raja. Tahu pergi mana lah. Raja ni dulu ni dia gelandangan, biasa duduk tidur ke Masjid Zahir. Saya tunjuk pergi makan dia. Dia pakai seluar sekat lutut, tu dia pakai baju dia lah, baju koyak dia tu. Dia kutip lah botol-botol dapat tin aluminium dalam sampah, kutip sampah lah. Tu. Dia bawa isteri saya duduk sebelah dalam kereta. Dia tengok kereta, dia lompat main, orang berkat berhenti habis, takut dia katuk saya ke apa, ingat orang gila. Dia main kat situ. Ustaz, lama tak nampak sama Ustaz, mana pergi? Dia marah kat saya, dia tak nampak lama. Saya kata, tak ada Raja, saya sudah tak kerja di Masjid Zahir lagi, saya sudah kerja tempat lain. Alah Ustaz, banyak ingat sama Ustaz lah dulu, Ustaz banyak tolong saya. Tak Ustaz, dah ambil RM20 kan tu. Orang lain berkat tengok, dia kata orang lain. Dia terlapak mai, kita kena berhenti kereta padahal lampu dah hijau dah. Orang lain semua pakai duk horn. Lepas tu tengok dia duk mai kat kereta saya. Saya ingat dia nak katok kereta ke apa kan, dia orang gila. Wajah dah dia mai nak habak, dia ingat kat kita. Silaturahim ni senang tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah duit kat dia, dia tengok muka kita, dia akan syok. Ya ampun, tunggulah tak nak pegang. Tinggal lompat atas meja dah. Cik. Pegang rupa tau ni. Kasih sayang tu dia akan main dengan sendiri tanpa kita belajar. Tak payah belajar ilmu mengasih lah. Antara ilmu mengasih yang tak payah belajar ialah sedekah. Sedekah lah kat dia, dia sayang kat dia. Sebab tu bahaya juga kadang-kadang kalau sedekah macam saya, orang lelaki-lelaki sedekah kat orang perempuan ni bahaya juga. Asyik ada orang tua-tua kata, kita sayang kat datang pun datang sayang kat kita, tambah sayang kat orang. Tu pun bahaya. Tuan jangan nak mereka. Kan? Kita kesian kat Tok cleaner ni, dengar kata anak 2 orang, laki tinggal, lepas tu duduk kerja lah cleaner. Kak makan tak pergi? Dia kata, Ustaz yang hang panggil kak kat aku ni hang umur apa? Dia pun umur 30 tapi dah jenis orang kerja teruk. Muka dia nampak macam makcik lah, tua-tua kita. Pakai lah baju hak jenis baju cuci projek tu memanglah nampak macam tua lah, pakai duk belerek kau pejabat kita. Kak makan lagi? Dia tak makan. Ambil RM10 makan.
Wah ustaz, duk rajin bagi kat saya, tak ada apa lah, aku bagilah rezeki yang doa bagi aku murah rezeki dia. Jauh di sudut hati dia suka kat kita. Dia akan main di pejabat kita, di sampah, main vacuum, elok-elok, melak cermin. Saya kata lap tangan saja, punggung senyap. Kan bila dia lap, kata aku penilah dia ni, dah lah dia tutup pintu. Dia kata tak boleh lah pintu buka, cermin ni nak kena lap. Tak faham lap, tapi lap tangan saja. Tangan saja lap. Hal lain jangan bergerak. Tak boleh lah kalau tak bergerak hal lain. Dia kata asat-asat nanti aku keluar dululah, lap kemudian. Tak larat melawak kan dia. Hari tu handphone dia jatuh, dia ikat getah. Ada getah ada pusat dalam bilik dia. Dia kata ada, tanya mana? Dah bagi 3. Dia dah ikat depan satu, tengah satu, bawah satu. Dia pasal apa? Handphone jatuh dalam poket, dia bawa dalam poket, dan naik motor dia angkat kaki dia tu, handphone tu jatuh atas jalan, pecah. Dia kata la ilaha illallah wa pecah. Tak ada. Pecah Zai tapi boleh pakai lagi, tak apa boleh pakai lagi. Saya kata ni, nampak? Tengah hari lagi pukul berapa rehat? Amal Zat dapat. Kan saya punya package saya dah lebih 2 tahun. Kita akan dapat satu handphone free kan. Kawan di Selcom, kita telefon dia aja, dia ambil lah handphone hak mana ada, hak package hak yang apa stok yang mana ada, buat main lah kat kita. Tolonglah download pergi kat dia. Dia tak buat main Zat. Pakai saya punya di package saya. Sebab saya dah ada handphone sendiri dah. Pakai package saya. Dapat apa? Dapat Oppo. Tak apa Oppo main lah. Dan Oppo hak baru Ustaz kena tambah 100. Tak apa buat main hak baru. Aku tambah 100 dia. Member saya main lah, dia set up. Ni nak buat apa? Sampai 2-3 ni. Dah nak Ustaz. Ustaz. Ni ada bini tua nak main ni. Lawak dia. Dapat handphone. Tu orang tua-tua situ lah pesan, Ustaz, buat baik dengan binatang pun dia sayang. Tambah buat baik dengan orang. Hati-hati Ustaz oi. Tak lagi dia buat baju hayak, pupuh apa-apa, minyak dagu ke apa, hang mampu yang. Tak apa berani je lah. Ustaz, tunggu Ustaz, saya keluar tu. Yelah, bilik, kadang-kadang tak bagi dah duit dia, takut. Dah lau. Kucing pun kalau kita belah dia sayang kat kita, tambah lawang. Kanuk mereka kawan. Ataupun banyak melakukan sedekah dan ibadat sunat. Oleh itu sering kita lihat individu yang banyak melakukan amal sunat tetapi masih terlibat dengan maksiat. Mereka tertipu kerana meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada melakukan ibadat sunat. Jangan buat maksiat seolah-olah macam dia akan membakar segala kebajikan. Jikalau kita solat tahajud tetapi masih melakukan maksiat, maka lebih baik tiada tahajud akan tiada melakukan maksiat. Kalau celik mata semayang tahajud nak tidur tak boleh, pakai duk buka TikTok. Oi, tengok dia ni. Apa dia ni? Nikah pula. La ilaha illallah. Dia tengok macam-macam dalam TikTok tu. Tengok filem Korea lah sementara nak tunggu subuh. Ya, tengok. Ya tak usah lah. Kalau macam tu bagi tahajud 2 rakaat, lepas tu buat benda lain hak tak ada faedah saya. Ya, tidurlah lagi bagus. Tu suami kata aku dengar punya orang menyanyi tak menyanyi, rupanya marah duk main TikTok. Saya lah, suami pun marah. Baik, itu yang ke berapa? Yang kedua. Amalan sunat yang ketiga. Pertama yakin, yang kedua ikhlas, yang ketiga buat amalan sunat, yang keempat istiqamah. Sikap istiqamah atau tetap beramal itu adalah satu daripada benteng iman. Individu yang memiliki sifat ini dapat mengawal iman mereka daripada dicemari oleh musuh-musuh iman yang boleh merosakkan iman. Benda apa yang boleh merosakkan iman? Sifat mazmumah, kata Imam Ghazali. Mahmudah akan menyebabkan bangkitnya iman, kuatnya iman. Tapi mazmumah, sifat-sifat hati yang kotor yang boleh merosakkan iman. Individu yang memiliki sifat ini dapat mengawal iman mereka daripada cemari oleh musuh iman yang boleh merosakkannya. Perkara yang penting dalam beramal ibadat adalah mengekalkan amalan, itu istiqamah walaupun sedikit. Kita ni semayang tak banyak. Saya ni Ustaz tak banyak semayang. Saya semayang sunat tahajud je. Dengan semayang qabliyah ba'diyah. Semayang duha tak semayang 12, semayang duha je. Tak apa. Semayang hak sunat sebelum semayang.
Ada satu sembahyang sunat kalau boleh jangan tinggal, sebab Rasulullah tak pernah tinggal, iaitu sunat subuh. 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal. Jangan tinggal. Rasulullah tak pernah tinggal sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Rasulullah tak pernah tinggal sepanjang hidup baginda. Kalau hak lain, zuhur 2 rakaat sebelum, selepas zuhur 2 rakaat. Dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat sebelum, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. 4 rakaat selepas pun macam tu. Asar 2 rakaat sebelum. Lepas asar tak sembahyang, tak nak sembahyang sunat. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib tak muakkad, tapi boleh sembahyang. Tak salah. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tak usah tinggal hak sembahyang sunat hak tu, buat tahajud 2 rakaat, buat yang duha 2 rakaat. Sembahyang rajin pula sebelum duha buat isyraq. Sembahyang sunat. Kemudian kalau masuk masjid jangan tinggal sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni kelebihan dia kerana Rasulullah suruh seorang sahabat, jangan kamu duduk sehingga kamu sembahyang 2 rakaat. Itu sembahyang sunat. Jadi kita buat istiqamah, secara istiqamah, jangan tinggal. Istiqamah dengan tu. Macam sedekah pun kat masjid, tak mesti bagi banyak, tak apa, kalau bagi banyak lagi baguslah. Setiap kali kita masuk masjid, sedekah duit tu. Habis itu ustaz, kalau hak kami semayang di surau nak semayang sunat apa? Semayang sunat wudu. Ambil ayat semayang di rumah, sekali pakai elok-elok, pergi di surau, semayang sunat wudu 2 rakaat. Dah semayang tahiyatul masjid tak ada, surau tak ada tahiyatul masjid. Semayang sunat wudu 2 rakaat. Kalau waktu pagi tu semayang sunat duha. Terus semayang sunat wudu, semayang sunat duha. Okey. Kata Nabi SAW dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang kekal walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi berkekalan. Kita teringat daripada mula-mula kahwin sampailah aku ni tak ada satu masa yang aku bantu hayat kat suami, melainkan selepas dia balik daripada kerja dengan dia balik semayang. 2 tu je. Waktu lain under request, dia minta baru aku bantu. Tapi hak dia tak pernah suruh ialah lepas dia balik kerja bantu hayat. Tak kamu. Lepas dia balik semayang, lalunya dia lapak ayam. Tak. Waktu lain dia hafal baru bantu. Amalan tu sampailah, tak pernah tinggal. Anak-anak pun faham dah. Ayah balik lagi tengok, mak buka pintu, ayah main duduk, mak pergi dapur, bantu ayah, main letak, tengok muka ayah dah. Tengok lah. Dia tengok. Dan lelaki pun jenis tak faham ke. Bini tengok muka pun dia tanya, awak dah tengok tak mana, aku nampak kurang ke apa kah? Tak ada, saja tengok lah. Apa misal abang berat sebelah. Mula. Itu yang aku malas ni. Kalau tengok ada saja, benda tak kena. Misal ni satu ni pendek, satu lagi ni panjang, hang potong ke mana? Tak tahulah, kalut-kalut tadi aku potong tak sama panjang. Pasal apa? Pasal isteri dia nampak semua perubahan pada orang. Tak kira lah orang kan, suami dia. Awak ayah hang lah ni pakai tali pinggang jenis ni. Dulu pakai tali pinggang jenis lain saja, jenis ni senang tarik, dia tak jenis hak lubang-lubang. Ayah lah pakai hak jenis krap, tarik. Tak mau aku lepas. Aku makan mas perut boroi, aku lepas lagi banyak. Nah. Oh itu kan. Oh minyak wangi ayah hang pun macam lain. Mampu dah. Dia main salam, cium-cium tangan kita pun minyak wangi macam lain. Wah, yang pakai minyak wangi pun macam lain ni. Orang pergi minta mana minyak wangi ni? Mampu. Minyak wangi itu saja sebulan cara tak habis. Dengan nak mereka, tuan-tuan, kalau tukar minyak wangi tolong abang kat isteri. Ni apa tukar ni minyak wangi lain nak pakai hak jenis oud pula. Dulu ni pakai hak jenis
kasturi apalah, tak mau dah nak pakai jenis oud ni, jenis kayu. Bau dia perlu wangi, lepas tu bau dia lembut. Tak usahlah kumpul macam dengan nak mati ya pun, apa macam kampung baruih ya pun. Jadi perempuan janganlah condemn suami pakai minyak wangi. Kalau nak condemn, tolong beli ganti. Kami tak pakai dah. Tak mau pakai dah kalau gitu. Macam hari tu saya orang hadiah minyak wangi Bulgari. Dia pakai dah separuh dah minyak Bulgari tu. Dia main di Masjid Zahir, dia dengar saya bagi kuliah subuh. Dia tak tahu nak hadiah apa. Dia ambil dalam beg dia ni geng motor besar ni daripada Kuala Lumpur. Singgah Masjid Zahir. Dia kata, ustaz, dia ada satu minyak Bulgari saya pakai daripada dulu, saya pakai sikit-sikit sebab saya sayang bau dia wangi. Saya tak tahulah nak hadiah apa kat ustaz. Saya nak hadiah minyak ni, ustaz nak terima lah, tapi saya pakai dalam separuh. Saya kata tak apa aja, saya bagilah minyak wangi apa pun saya pakai. Dia bagilah kat saya. Dia ada, ustaz, sekali dengan botol, sekali dengan kotak. Sekali kotak tu elok lagi. Saya pergi tak mana pun saya akan pakai hati. Dia kata, oh dia kuat sikit lah, sedap. Saya pun search dalam internet, cari Bulgari, harga tak ada kurang daripada 300. Dia semua 300 lebih, 600, 800, 1000, 1002, 4000 pun dah. Tapi botol dia kecil lah. Kita pun try lah spray. Tengok nak pergi kerja. Lah kali kena buang baju. Buang balik baju tu, kita setrika baju lain. Siapa? Kau suruh pakai kuat-kuat sangat, tidak murat. Siapa? Orang pula dah. Janganlah salah faham. Tak ada manusia yang tak salah faham bila suami pakai minyak wangi berkuat. Mujuk dia tak main hari ni. Dia marah apa kita pakai minyak wangi tu. Oi, cukup sensitif minyak wangi. Saya baru pakai 2 kali lah minyak wangi tu. Kali pertama pakai lepas, sebab dia tak berperasan. Kali kedua pakai tak lepas lah. Bulgari tu simpan lah. Bila-bila pula nak pergi majlis mana-mana kan, dah spray, tengok dia jadi macam nak. Dia sepatutnya spray kat saya, spray kat dia sama. Baru bau sama-sama. Kalau saya kena buang baju tukar, dia pun buang sama lah. Pada buang. Boy, kira sangat minyak wangi pun. Tak boleh. Perubahan ya. Walaupun sedikit kita tolong buat, walaupun sedikit. Ya, wa in qalla. Semayang sunat, walaupun tak banyak macam orang lain kita semayang, tapi istiqamah kita buat. Adwamaha wa in qalla, adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah sedikit tetapi berterusan. Daripada kita anak dara perempuan, anak dara dulu tak pernah tinggal semayang tahajud kalau boleh semayang. Tak pernah tinggal. Sampai lah ni duk buat lagi semayang tahajud. Cuma lah ni tahajud tukar sikit buat bagi banyak rakaat. Dulu ni buat 2 yang masa mengaji tu tak ada. Kami mengaji pondok dulu 2 tak pernah tinggal. Lepas bunyi loceng tu bukan untuk makan tu. Loceng pukul 9 lebih tu bukan untuk makan. Pukul 10 sekejap lagi baru makan rehat, keluar rehat. 9 tu nak sembahyang duha. Semua pakat pi ke kuala ambil yang sembahyang balik. Semua naik atas surau sembahyang duha semua. Tak ada jemaah yang sorang-sorang. Sembahyang duha. Habis sembahyang duha masuk balik dalam kelas mengaji dalam satu mata madah, satu subjek, barulah bunyi loceng pula. Loceng tu baru pergi makan. Sembahyang duha tak pernah tinggal. Kira kita ni duduk dalam sembahyang masa lalu. Sampailah tengah hari barulah batal sembahyang. Masa muda-muda yang sembahyang tahan. Tak sat kentut, tak sat pilih ayam. Dulu tahan, yang sembahyang tengah hari tahan. Di dalam sebuah hadis kursi Allah Ta'ala menyebut, wahai hamba-Ku, mengapa kamu merasa jemu beramal sedangkan aku tidak pernah jemu memberi pahala kepada kamu? Awak merasa macam dengan dah putus asa nak buat amal ibadat. Aku tak pernah jemu memberi pahala kepada kamu. Susah sikit tak mau buat ibadat dah. Susah sikit tinggal dah. Tak mau buat ibadat dah. Kan? Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, mengapa kamu berasa jemu beramal sedangkan aku tidak pernah jemu memberi pahala kepada kamu? Musuh kita iaitu syaitan dan nafsu tidak pernah berehat dan jemu. Musuh tak pernah jemu. Bagi menghancurkan kita,
Dengan istiqamah barulah pertahanan kita seimbang dengan musuh. Artinya kita juga tidak akan berehat dalam pertahankan iman. Banyakkan melakukan ibadat dan kebaikan walau sedikit, kerana kita tidak tahu amalan mana yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu hak mana satu yang Tuhan terima dengan sempurna. Kita tak tahu. Buatlah amal ibadat dengan sempurna. Banyak tak apa. Allah Taala nak pilih hak mana yang paling baik, kita tak tahu. Ada sedekah yang paling baik yang kita sedekah, kita lupa dah. Waktu kita sedekah tu kita lupa dah. Orang hak kita sedekah tu mai hafal, ingat dah lagi mati. Awal. Ada sekali tu mati bagi kat saya duit 300, suruh pergi buat apa dia mula berniaga. Dia duk buat peyek halus itu. Nama tempeyek pun tak sedap, tempeyek janda kembang. Dia gemuk. Buat tempeyek janda kembang. Dia kata aku try ni nak makan kembang-kembang. Makan-makan dibubuh lah macam kacang lah, parpu lah, buah apa, ikan bilis lah, bubuh apa, macam lah. Makan sedap gitu lah. Ingat dah, mati dah tak ingat dah. Bila atau aku bagi dah, mati hidup sedekah kau orang pada 300 tak ingat. Mungkin sedekah itulah yang menjadi kebajikan yang Allah Ta'ala terima sebagai sedekah yang paling ikhlas. Kerana dia sendiri pun lupa lah sedekah dia. Banyakkan ibadat dan kebaikan walaupun sedikit, kerana kita tidak tahu amalan mana yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang sempurna. Habis. Yang ke berapa lagi? Amalan untuk kuat iman. Yang kelima. Berapa dah? 10 suku lah. Lalu nanti berapa? 10 setengah, 11, 12. Gelak dah mak. Pukul 10 setengah lah. Kan pukul 11. 10.45, 10 setengah. Cakap lah ikhlas, biar terang. Kan? Okay, last, disiplin. Disiplin ni artinya akhlak. Buang ayat. Yang ajak buka botol ayat ni Datuk Mufti, Datuk Syekh Fadil. Kalau dia main saya nak abang, dia kata Datuk ajak saya buka ayat. Bila kami forum, saya selalu buka ayat, saya pegang tang ni. Dia kata kalau ustaz pegang tang ni, buka ayat sebab dia ketat, ustaz kena pegang punggung dia. Punggung saya? Tak, punggung dia. Buka ayat ni, pegang tang ni, buka dia kata. Baru kita tak bagi tekanan kat badan dia, baru senang buka. Datuk Mufti ajak. Hidup dengan mereka ni, semua benda dia ajak. Makan nasi lemak. Kita tak sat nasi lemak sebelah, dan kita makan dua. Nasi apa? Nasi lemak ni banyak. Nanti kalau kita makan dua-dua, kita takut tak habis. Lagi kita makan seorang sebelah. Makan dengan dia. Tengok. Dia ambil sebelah, dia ambil sebelah. Makan lah. Habis. Apa pun ambil pula tadi. Setengah pula. Makan. Takut tak habis. Kalau tak habis, kita boleh pergi ke orang. Ni kita tu kacau. Tu dia tanya saya, Ustaz agak-agak pasal apa orang buat nasi lemak tuang kuah di atas? Saya tak tahu dah tu. Jawapan dia mudah aja, ikut suka dia buat nasi lemak tuang kuah tak mana pun. Ilah, soalan teka-teki apa ni? Ada yang untuk mati awak. Dia teka-teki, dia kata pasal apa orang buat nasi lemak tuang kuah di atas? Kalau dia bodoh datang, suka dia buat nasi lemak tuang kuah tak mana pun. Tu jawapan dia. Macamlah tu. Baik, disiplin. Yang terakhir, akhlak dan disiplin. Dalam beribadah kita perlu bertata susila ataupun adab dan tertib, kerana itu adalah adab sopan apabila melakukan ibadat kepada Allah. Perkara ini penting dan dalam kita melakukan ibadah, kerana ulama tasawuf sepakat mengatakan yang banyak menjauhkan hamba daripada Allah bukan kerana tak cukup ilmu dan amal,
kerana kurangnya adab dalam melaksanakan ilmu dan amal. Ingat kata ulama tasawuf kata, yang banyak menjauhkan hamba daripada Allah bukan kerana tak cukup ilmu dan tak cukup amal, tetapi kerana kurangnya akhlak dan adab dalam melaksanakan ilmu dan amal. Kadang-kadang menjauhkan kita daripada Allah bukan sebab kita tak nak buat banyak amalan, sebab akhlak tak ada, sebab amal tak apa, adab tak ada. Bayangkanlah kita berhadapan dengan raja dengan keadaan bercekak pinggang dan suara tinggi. Tentu kita dihukum kerana sikap biadab dengan kita dengan raja. Cuba bayangkan kita dengan raja sekalian, raja yang ni Allah Ta'ala yang kita sembah di hadapan, ketika dihadapkan muka ketika solat. Kita lalai kepadanya, kita berjanji dalam doa sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku untuk Allah, tapi kita tak buat macam tu. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kata apa? Ni tak nak dalam ni. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab dari orang yang berilmu. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun tinggi ilmu daripada manusia. Kalau kira orang banyak ilmu ni, iblis lagi banyak ilmu daripada manusia. Tapi kata Qadir Jailani, ya, aku lebih menghargai orang yang beradab, artinya orang yang berakhlak, berbanding dengan orang yang berilmu. Murid Imam Malik, Abdul Rahman Al-Qasim, pernah mengatakan, aku belajar 20 tahun ilmu daripada Imam Malik, 18 tahun dia ajar aku adab, 2 tahun saja dia belajar ilmu. 20 tahun aku mengajar, aku belajar daripada Imam Malik. Kata murid Imam Malik, nama Abdul Rahman Al-Qasim, 18 tahun dia ajar aku tentang adab dan akhlak, 2 tahun saja dia ajar aku tentang ilmu. Punyalah pentingnya orang yang disiplin dalam soal belajar, disiplin dalam soal mengaji dan mengajar. Mengajar pun tolonglah disiplin, janganlah mengajar kitab sofiah yang kita tak pakai. Baju pun pakai baju hak sekerat, dia angkat tangan nampak tiap-tiap. Di biat dah ni ada seorang dua ustaz, kebiasaan kalau dia ceramah dia tak suka pakai kopiah. Yalah, dia kata negara Arab yang api lah. Doktor-doktor Universiti Azhar memang baca khutbah pun dia patut pakai kopiah. Tak apalah mereka ni, kita biar orang Melayu ni. Umpam bisa tengok, saya ni saja pun bisa tengok. Dia ceramah di masjid. Kalau cakap masjid kampung, tak tahulah orang kampung boleh terima ke tak. Dah tak usahlah tak pakai kopiah. Pakailah kopiah sikit, walaupun rambut dia lawa, tapi pakailah kopiah. Hormat anak-anak jemaah, semua pakai elok-elok. Serlumlah jubah ke, walaupun tak pakai serapan, serlumlah jubah. Ilmu hak keluar daripada mulut kita tu, kita nak kalau boleh penuh dengan adab dan sopan, supaya dia ada barakah dia. Ya. Kemudian ada ulama kata, kenapa penting adab ketika belajar ilmu? Ni ada 5 perkara. Kenapa pentingnya adab ketika belajar ilmu? Yang pertama, adab ketika mengaji dapat pahala. Duduk sopan, duduk elok. Lepas tu niat elok, tak cakap benda tak senonoh, tak tanya benda hak yang tok guru tak patut jawab. Mesti duk tanya tok guru, nak tanya. Kalau kita naik bulan agak-agak semayang nak menghadap ikut mana? Oh kata mampu dah, aku ni tak pernah dengar. No. Kau tak tahu ke? Tak tahu. Wallahualam, saya tak tahu. Tak apa. Ni ada soalan yang kedua tu. Nak tanya tu. Dalam surga ada pokok khuldi yang Nabi Adam makan lah tu, ada tak lagi?
Tidur. Kata apa? Pokok tu, pokok khuldi, hak buah dia tu ada makan masa turun dari syurga lah, tu ada lagi. Tak apalah, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Lah nak tanya tu guru, Nabi Isa lah tu hidup lagi. Hidup buat apa? Allah kata hak tu lagi tak tahu. Dia duk tanya Nabi Isa, Allah Ta'ala buat naik ke langit. Takkan manusia tu hidup, dia tak tahu apa-apa. Dia tentulah buat apa-apa. Lah dia duk buat apa? Kata, nak jawab macam mana? InsyaAllah minggu depan tu guru tu tak main mengajar lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia akan jawab wallahu a'lam je. Sebab dia sendiri pun tak tahu sebenarnya. Ada orang tanya dalam radio dah. Satu saya tak jadi jemputan. Saya jadi DJ hak duduk sekolah kawan hak yang orang kena jemput tu, ceramah tu. Tanya soalan tu, kawan tu jawab mudah aja, dia kata wallahu a'lam, saya pun tak tahu kok tu ada lagi. Bila saya berhenti, kami pasang nasyid Asmaul Husna. Dia habaq kat saya nak habaq. Ustaz, apa dia? Dia tinggal tunggu dia pakai. Tanya Datuk Syekh Fadil. Dia dengan saya, dia nak jawab, dia kata sakat sikit-sikit dah. Dia kata ayah dah nak jawab dah. Jawab apa? Dia kerat sampai tinggal tunggu dah lah ni. Tu nampak nak mohon kan tu. Tolonglah adab dalam mengaji, maka kita akan dapat pahala. Yang kedua, adab dalam mengaji, kita akan dapat ilmu yang berkat. Yang ketiga, kita beradab dalam mengaji, Allah Ta'ala akan mudahkan dengan ilmu kita mengaji itu, kita boleh buat kebaikan dan ketaatan. Yang ketiga, dimudahkan kita untuk buat amalan kebaikan dan ketaatan. Pak Syekh kita sangat beradab dalam mengaji. Aku mengaji hari ini aku nak buat amal dengan apa yang aku dapat, sekadar yang aku mampu. Tuhan pemudah kita untuk buat amal. Kita akan selalu ingatlah tutup guru betul dulu, tutup guru pesan dulu. Kita teringat sampailah, sebab waktu tu mengaji memang kita kosong fikiran kita. Memang tumpu mengaji sungguh-sungguh. Pakai pakaian ni tak tahu langsung lah. Baju khedok ke, baju penuh dengan tilalat ke, tak tahu sopan busuk ke, badan busuk ke, tak tahu langsung. Ngaji je. Sebab saya nak guna untuk buat amal. Maka dimudahkan kita buat amal kebajikan dan ketaatan. Yang keempat, orang yang beradab ketika mengaji ilmu ni, hidupnya akan jadi tenang. Dia tak rasa gelisah, dia tak rasa frahlah aku mengaji dulu ni, aku tak mengaji sungguh-sungguh. Dah, dia tak rasa apa. Dia kata puas aku mengaji dulu. Apa yang aku nak buat amal lah ni, hak mengaji dulu lah. Ni hak tambah-tambah pula ni, apa puas hati lah. Dia akan rasa tenang. Masuk orang mengajar pun, ada setengah orang mengajar tak mau tengok kitab. Dia nak cakap je, dia balik dia tenang dah. Dia tak tenang, dia tadi cakap silap. Orang silap buat amal. Pasal apa? Dia tak ada kitab yang dia nak rujuk. Tengok kitab. Nah. Dan yang kelima, dia akan dipandang mulia. Walaupun bukan seorang yang banyak ilmu, tapi orang pandang mulia kat dia. Ada 5 perkara yang disebut sebagai disiplin atau beradablah kamu ketika dalam kita duk mengaji ke, dalam kehidupan kita ke, sopanlah dengan orang, hormat orang tak rugi, hormat orang tak rugi. Ada pepatah Arab kata, jika kamu melihat bintang di air, sesungguhnya bintang bukan tempat dia di air, tempat dia di langit. Tetapi jika kamu melihat asap di langit, sebenarnya asap bukan di langit, dia adalah di atas tanah. Maka janganlah tu rasa bangga kalau kita tu memang seorang yang tak ada ilmu. Suruh bangga lah sangat. No, duk bawah tu je. Tapi rendah diri tak apa dengan orang kalau kita ni ada ilmu, kalau kita ni orang baik. Sebab kebaikan orang tahu bukan nilai dia rendah, nilai dia tetap tinggi. Ya.
Tetapi setelah solat dengan selamba dan tanpa rasa malu, kita mungkin janji dengan Allah. Oleh itu, semakin kita melakukan ibadat, semakin jauh kita dengan Allah, semakin banyak solat, semakin banyak pula maksiat yang kita buat, berpunca dari kurangnya adab kita dengan Allah. Oleh itu, kita perlu menghalusi ibadat dan akhlak semasa berhadapan dengan Allah. Dan ketika kita berhadapan dengan makhluk, yakni dengan manusia, sesiapa yang mengasihi makhluk, maka Allah Ta'ala akan kasihi dia. Dan juga penduduk-penduduk langit, yakni malaikat juga akan kasih pada dia. Siapa yang kasih kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih, maka dia akan dikasihi oleh Allah. Contohnya, orang yang Allah Ta'ala muliakan, orang ngaji, orang yang wajib buat amal, orang yang taat dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada dia, dan malaikat-malaikat di langit akan juga kasih kepada dia. Kata Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman diberi dua pilihan antara harta dan kuasa. Baginda pilih ilmu. Nabi Sulaiman dibagi pilih, nak harta ke nak kuasa. Nabi Sulaiman kata, aku nak ilmu. Lalu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman, ilmu pun dia bagi, harta pun dia bagi, kuasa pun dia bagi. Maka belajar ilmu ni, dia boleh dapat kuasa dan dapat wallahu a'lam. Habislah tajuk kita. Apa dia tajuk dia ni? Benteng iman dengan 5 kekuatan. Benteng iman dengan 5 kekuatan. InsyaAllah kita sambung bab yang ke-12. Bila lah. Ilmu itu menenangkan hati. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina wardu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.